Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryantia Jimatusen. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri Majlis Royal Audience. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menghadiri ASEAN Leaders Interface with Representative of ASEAN Youth. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat menghadiri Majlis Royal Audience with His Majesty Pria Bad Samdang Pria Buramanit Norodom Sihamoni King of Cambodia. Majlis berlangsung di Royal Palace Phnom Penh. Ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN berada di Phnom Penh bagi menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang akan bermula esok didahului dengan majlis pembukaan. Para pemimpin ASEAN kemudiannya akan mula bersidang semasa sesi plenary diikuti dengan sesi retreat bagi mengetengahkan agenda dan keutamaan ketiga-tiga tunggak komuniti ASEAN serta memperkukuhkan kerjasama ASEAN bersama rakan-rakan dialog semasa sidang-sidang kemuncak berkaitan nanti. Kemboja selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2022 menghoskan sidang kemuncak ASEAN tersebut kali ketiga selepas menjadi tuan rumah pada tahun 2002 dan 2012. Sejurus berangkat tiba di Royal Palace ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh His Majesty the King of Cambodia. Baginda kemudiannya disertai oleh ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN lainnya bagi Majlis Royal Audience bersama His Majesty the King of Cambodia. Semasa majlis ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan penghargaan kepada His Majesty the King of Cambodia serta rakyat Kemboja atas sambutan dan layanan mesra terhadap baginda dan delegasi negara Brunei Darussalam semasa berada di Phnom Penh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan berangkat menghadiri ASEAN Leaders Interface with Representative of ASEAN Youth. Sesi berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel. Sesi merupakan sebuah platform bagi pemimpin-pemimpin ASEAN dalam menyampaikan hasrat mereka terhadap para belia serta bagi para belia untuk mengongsikan usaha-usaha dan sumbangan-sumbangan masing-masing ke arah pembangunan serantau. Semasa sesi ini, para pemimpin ASEAN dan perwakilan belia ASEAN antara lainnya membincangkan mengenai peranan belia sebagai pemimpin masa depan ke arah meningkatkan pembangunan mapan di rantau ini. Semasa ASEAN Leaders Interface with Representative of ASEAN Youth ini, negara Brunei Darussalam diwakili oleh dua orang belia masing-masing terdiri daripada sukarelawan belia COVID-19 dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Sebelum berangkat baling ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama perwakilan negara Brunei Darussalam berkenaan. Sistem maklumat perancangan guna tanah bersepadu memperbaiki kualiti perkhidmatan antara pengisian kertas kerja yang dibentangkan semasa seminar masa depan mapan dan berdaya tahan. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini.
Maqasid Asy-Syariah, konsep dan aplikasi bagi perancangan ke arah masa depan yang mampan dan berdaya tahan antara kertas kerja yang dibentangkan semasa tema keempat Seminar Bersama ke arah Masa Depan Lestari dan Mampan. Seminar berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Kertas kerja pertama antaranya menerangkan keperluan penelitian kontemporari dan rohania bagi mewujudkan persekitaran yang mementingkan kesejahteraan penduduk selaras dengan konsep negara Melayu Islam Beraja. Manakala penceramah daripada Indonesia menekankan strategi pembandaran berdaya tahan ASEAN ASUS, inisiatif utama di bawah Plan Indo-Kesaling Hubungan ASEAN 2025. Juga disentuh perancangan berkanun dimajukan dengan baik dan berkembang dari semasa ke semasa untuk memenuhi jangkaan. Turut dikongsikan sistem maklumat perancangan guna tanah bersepadu bagi memperbaiki kualiti perkhidmatan untuk memudahkan akses maklumat penggunaan tanah secara dalam talian di Semenanjung, Malaysia. Kementerian Pembangunan memahami infrastruktur digital dan utility blok bangunan asas yang membolehkan bandar-bandar dilengkapi dengan teknologi yang berkesan. Bagi Kementerian Pembangunan, salah satu yang diberi tumpuan memulakan pengurusan infrastruktur pintar dengan faktor-faktor utamanya ialah keselamatan, cepat, penjematan kos dan kehidupan berkualiti. Perkara ini dijelaskan oleh Setiausaha Tetap bagi Infrastruktur, Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan dalam ucap tama semasa seminar bersama ke arah masa depan lestari dan mapan. Seminar diadakan bersempena dengan sambutan Jubli Emas Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Menurut Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, dengan pengesahan pintar tersebut, bencana akan dapat dielakkan melalui pengawasan dan pengesanan awal. Agensi-agensi akan dapat menerima amaran dan mengeluarkan arahan-arahan kerja secara automatik. Majlis diselajurkan dengan pembentangan kertas kerja di bawah segmen tematik kelima iaitu inisiatif bandar-bandar pintar dengan tajuk Infrastruktur Info Telekomunikasi, prospek bagi inisiatif bandar-bandar pintar oleh Awang Tan Bun Sin, Pegawai Urusan Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI menjelaskan peranan AITI dan inisiatif bagi mengukuhkan infrastruktur bagi sokongan ke arah negara pintar. Sementara itu, Dayang Raini binti Mat Yassin, Pegawai Urusan Data di Pusat Kebangsaan Kerajaan EJNC membincangkan mengenai inisiatif Hub Maklumat Kebangsaan. Inisiatif tersebut sebagai salah satu projek Digital Economy Council flagship yang menjadi tulang belakang ekosistem ekonomi digital. Pembentangan mengenai sistem maklumat geografi GIS, prospek bagi inisiatif bandar-bandar pintar oleh Agung Prabowo, Ketua Pegawai Teknikal Syarikat Sri Maya Technologies dan Communications, menyentuh mengenai GIS. Inisiatif tersebut akan sedia bagi analisis, visual, modal dan sistem sokongan keputusan. Masih sukar untuk meramalkan dengan tepat sejauh mana gangguan industri 4.0 terhadap industri dan pekerjaan di Asia Tenggara. Hasil penyelidikan baru-baru ini mengenal pasti kekurangan tenaga kerja yang berkemahiran merupakan halangan bagi pembangunan masa depan ekonomi negara-negara ahli ASEAN dan keupayaan bagi menggunakan potensi industri 4.0 untuk pertumbuhan yang mapan. Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan berucap demikian pada Majlis Penutupan Bengkel dan Program Latihan Serantau kesediaan institusi-institusi TVET bagi revolusi industri 4.0 di Asia Tenggara. Majlis berlangsung petang tadi di Pusat Serantau Simei Boktek, Gadong.
Dr. Chin Wei Kee mengongsikan pembangunan industri telah memberi impak dan akan terus menjejaskan cara hidup, belajar dan bekerja. Oleh itu, projek penyelidikan adalah penting sebagai persediaan industri dan institusi-institusi TVET bagi revolusi industri 4.0. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil. Seramai 24 orang daripada 9 negara-negara ahli SIMEO menyertai bengkel yang diadakan secara dalam talian pada bulan September, manakala bengkel kedua diadakan selama 3 hari bagi kerja lapangan. Auda ingin menderma kasut terpakai? Auda boleh melakukannya dengan menyerahkan kasut-kasut terpakai di bawah inisiatif projek Donate Your Shoes yang merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat syarikat Aerotech Sports. Kasut-kasut yang didermakan akan diagih-agihkan kepada beberapa buah pertubuhan amal bukan kerajaan di negara ini. Projek Donate Your Shoes boleh dilayari melalui Instagram runtrailnation.brunei. Inisiatif tersebut menyasarkan 1,000 pasang kasut selama sebulan hingga 10 Disember depan. We want to promote the act of giving and giving the opportunities of everyone, underprivileged communities in Brunei, to receive donated shoes. The 3 main organizations that we have selected for charity is Pusat Ehsan, Pusat Bahagia and Rumah Kompleks Kebajikan. Inisiatif ini diungkayahkan bagi memupuk kesedaran dan mengelakkan pembaziran dalam kalangan masyarakat. It's more than just cleaning out your closet. You're helping change someone's life. Inisiatif yang baik dan kerana ianya boleh menghindari daripada pembaziran, encourage orang untuk mendonate untuk kepada orang-orang yang lebih memerlukannya kasut-kasut itu. Usaha memartabatkan dan memperkasa bahasa Melayu di negara ini terus dipergiat dengan pelaksanaan projek atau kegiatan yang mampu mengarah kepada pemeliharaan dan pendokumentasian khazanah budaya bangsa. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan akan mengadakan projek penyelidikan bahasa dan kalimat tua. Pagi tadi diadakan taklimat mengenai projek tersebut yang dihadiri oleh penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung serta ahli pusat kegiatan warga emas Tutong. Taklimat berlangsung di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Semasa taklimat, Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, mengongsikan projek penyelidikan yang akan dilaksanakan bermula bulan Disember merupakan sebagai usaha untuk menjejaki kewujudan bahasa dan kalimat tua yang pernah dituturkan dan digunakan oleh masyarakat Brunei untuk diperkenalkan semula menerusi pendokumentasian. Selama 2 tahun yang akan melibatkan ketitihan tim penyelidik DBP untuk menyusun, mencari, menjejak bahasa dan kalimat tua di keempat-empat daerah. Taklimat juga akan diadakan di daerah Belait pada 16 November di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan, Kuala Belait. Manakala di daerah Brunei dan Muara serta daerah Tempurung akan diadakan di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas pada 17 November ini. Ingat kalau diberitahu menjadi perkataan kalimat dan boleh juga dijadikan peribahasa. 513 bakal graduan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menyertai Majlis Khatam Al-Quran sempena Majlis Convocation kali ke-30. Majlis merupakan salah satu acara tahunan sempena Majlis Convocation yang bertujuan menyuntik semangat dalam jiwa pelajar untuk mencintai Al-Quran dan membudayakan amalan membaca Al-Quran dalam kehidupan seharian. Puluh peserta terdiri daripada Dai Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei yang menyertai bengkel pengucapan umum memperoleh banyak pengalaman berkaitan cara dan teknik yang berkesan
dalam pengucapan umum. Bengkel berakhir dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil kepada peserta. Bengkel Selamat pada hari yang dikendalikan oleh Pusat Dakwah Islamia melalui bahagian penyebaran dakwah yakni ceramah bertujuan melahirkan bakal da'i tempatan yang berkebolehan dan sekaligus menjadi pelapis da'i pada masa akan datang. Bengkel disampaikan oleh Dr. Haji Nuralizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Semasa bengkel, para peserta juga diberikan bimbingan asas bagaimana membuat persediaan menjadi seorang da'i yang memiliki kredibiliti dan syahsiah. Alhamdulillah, para peserta memberi maklum balas bahawa banyak ilmu baru dan dapatan yang mereka perolehilah daripada bengkelan ini. Bengkelan ni sangat-sangat membuka mata kami lah. Jadi antara yang diutarakan ataupun diterangkan kepada kami ialah berkaitan dengan jenis-jenis pengucapan umum. Bahawa seperti mana penting memastikan isi yang disampaikan itu, penting juga untuk memastikan isi itu disampaikan dengan cara penyampaian yang berkesan lah. Sangat bersyukur sebab kami tahu macam mana untuk berkomunikasi dan semestinya di dalam pengucapan umum. Bagi meningkatkan kredibiliti pegawai dan kaki tangan masjid dalam mentadbir sesebuah masjid, satu sesi dialog diadakan di Dewan Serbaguna Jami' Asra Hasnal Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid, Kementerian Hal Agama. 96 pegawai-pegawai masjid yang baru berkhidmat menghadirinya. Sesi dialog antara lain dihasrat melahirkan pegawai dan kaki tangan masjid yang cemerlang, dinamik dan berkualiti. ...26 belia berumur 18 hingga 35 tahun yang menyertai kursus kepimpinan Pergerakan Belia 2022, pengurusan projek belia menerima sijil kursus yang mengetengahkan pengenalan asas pengurusan projek belia. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah Belia dan Sukan. Kursus anjuran Jabatan Belia dan Sukan diadakan selama 2 hari bermula 9 November di Pusat Belia Daerah Temburong dengan rakan strategi Persatuan Society for Community, Outreach dan Training. Beberapa orang peserta mengongsikan pengalaman yang diperolehi semasa kursus. Alhamdulillah, dengan ada program ini yang dapat membantu diri saya untuk menjadi pemimpin muda belia yang lebih proaktif dan menjadi agen belia yang siap setiaga untuk masa hadapan. Banyak memberikan, antaranya adalah confidence ataupun kepercayaan diri untuk bersuara, dan juga antaranya juga di dalam projek ini mengajar cara-cara untuk membuat proposal. Dalam program ini, saya berkesempatan untuk berkenalan dengan organisasi bukan kerajaan yang lain dan mengetahui cara mereka mengendalikan projek-projek mereka yang terdahulu. Seorang individu ditahan kerana disyaki terlibat dengan kegiatan mengutip nombor perjudian 4D. Suspek penduduk tetap berumur 58 tahun ditahan semasa serbuan yang dijalankan oleh keanggotaan detektif Ibu Pejabat Daerah Polis Belait Pasukan Polis Diraja Brunei di kawasan Jalan Rajasari, Seria, Belait. Pihak polis juga merampas beberapa keratan kertas yang tertulis nombor yang dipercayai digunakan untuk kegiatan perjudian. Suspek bersama semua bahan bukti dibawa ke Ibu Pejabat Daerah Polis Belait bagi siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Seorang lelaki warga negara Filipina didakwa atas kesalahan di bawah bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 kerana tinggal lebih masa di negara ini. Amnel Alonso Saludar, 40 tahun, dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan 3 kali sebatan
atas kesalahan tinggal lebih masa di negara ini selama 607 hari setelah PAS Immigration mansuh. Hukuman berkuat kuasa pada 5 November. Status harian normal baharu COVID-19, satu kes berada dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 521 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.8%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.7%. Sejak penubuhan Sekolah Rendah Haji Tarif, pelbagai program diungkayahkan bagi meningkatkan tahap pendidikan, pengajaran dan pembelajaran berkesan dan berkualiti. Nama Sekolah Rendah Haji Tarif diambil bersempena dengan nama seorang tokoh yang berasal dari Kampung Tamui Tengah. Bersempena dengan 50 tahun penubuhan sekolah tersebut, sambutan Jubli Emas diadakan pagi tadi. Antara pengisian majlis, bacaan surah Yasin dan tahlil. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah penghargaan dan perasmian mini galeri restaan Sekolah Rendah Haji Tarif. Beliau merupakan mantan guru besar pada tahun 2008. Beliau merupakan bekas pelajar. Alhamdulillah, sejak tahun 2019, dari tahun ke tahun pencapaian PSR meningkat bagi grade A hingga C. Hinggalah tahun lepas pencapaian terbaik kami bagi grade PSR grade A to C. Ada pelbagai acara yang akan diadakan bagi memeriahkan lagi lah sambutan ini. Antara acara-acara yang akan dijalankan ialah seperti games, permainan kanak-kanak, ada jual beli dan photo booth dan berbagai-bagai aktiviti yang akan dijalankan.